Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sambung pengajian kita kitab berkenaan dengan Imam Abu Hasan Asy'ari, yang mana kitab yang membahaskan tentang Al-Asy'ariyah yang merupakan golongan ahli sunnah wal jamaah. Dalam kitab ini kita diterangkan tentang Imam Abu Hasan Asy'ari, asal usulnya dan perkara-perkara yang disandarkan kepada imam. Dan kita tengok berkenaan dengan dakwaan yang ketiga, iaitu berkenaan dengan kitab Al-Ibanah. Adakah kitab Al-Ibanah ini adalah kitab yang ditulis oleh Imam Abu Hasan Asy'ari ataupun tidak? Ini yang berlaku khilaf di kalangan para ulama yang terkemudian dalam menyabitkan kitab ini, adakah ianya daripada Imam Abu Hasan Asy'ari ataupun tidak. Maka para ulama membincangkan sama ada nak terima ataupun tidak. Kerana apa nak boleh berlaku perbincangan tersebut? Nak terima ataupun tidak itu kenapa? Kerana para ulama melihat kepada beberapa isu yang ada dalam kitab tersebut. Yang pertama adalah isu takfir. Kerana di dalam kitab tersebut ada lebih kurang 33 tempat yang mana penulis kitab mengkafirkan orang lain. Yang mana sedangkan Imam Abu Hasan Asy'ari seorang ulama yang tidak mengkafirkan umat Islam. Itu pegangan Imam Abu Hasan Asy'ari, dia tak kafirkan orang. Imam Abu Hasan Asy'ari akidahnya mengatakan bahawa kami tidak mengkafirkan ahli kiblah. Tetapi dalam kitab Al-Ibanah dilihat ada 33 tempat pengkafiran. Maka ini tak sesuai dengan akidah Imam Abu Hasan Asy'ari yang dinukilkan oleh para ulama yang kemudian daripadanya. Jadi itu yang pertama yang menyebabkan orang petikai betul ke tidak kitab Imam Abu Hasan Asy'ari ini adalah kitab beliau. Yang kedua adalah dalam isu tashbih dan tajsim. Tashbih menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, dan tajsim iaitu menjisimkan, menganggotakan Allah Ta'ala, menyatakan Allah Ta'ala itu ada anggota, ada bentuk. Maka ini dua isu yang besar yang menyebabkan para ulama berselisih sama ada kitab Al-Ibanah adalah kitab Imam Abu Hasan Asy'ari ataupun tidak. Ada 3 pandangan ulama yang disebut oleh Dr. Khalid Zahri, yang mana pertama mengatakan ya kitab Imam Abu Hasan Asy'ari. Pandangan yang kedua kata ya kitab Imam Abu Hasan Asy'ari, tetapi telah berlaku penyelewengan, telah berlaku ubah suai, telah berlaku campur tangan orang luar terhadap kitab Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan kita kena sedar bahawa pencampur tangan orang luar ataupun pengubahsuaian kitab itu berlaku. Tak boleh kita nafik. Contoh dalam tafsir As-Sawi. Dalam tafsir As-Sawi yang asal ada sebut berkenaan dengan Khawarij yang disandarkan kepada golongan Al-Wahhabiyah. Tetapi kalau kita beli kitab tafsir As-Sawi sekarang, kita buka dan kita tengok tak ada. Kerana telah dibuang. Ini dia panggil penyelewengan ataupun tahrif yang dibuat pada kitab ulama yang lampau. Dan kita boleh tengok juga contohnya di dalam Google. Apabila kita buka syarah Sahih Bukhari, iaitu Fathul Bari, yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Bila kita buka, kita akan tengok beberapa laman web yang keluar. Salah satunya laman web Islam Web yang ada dalam tu, ataupun dan laman web yang lain. Dan kita akan tengok
ada campuran. Kalam Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dicampur dengan kalam Bin Baz. Bin Baz, mufti Mekah dahulu, yang berfahaman dengan fahaman Wahabi, yang menyokong Wahabi dengan mengatakan ini sandaran yang mulia. Jadi Bin Baz dia ada buat taklik. Taklik ni nota kaki ataupun komentar lah, di bawah kepada kitab Ibn Hajar Al-Asqalani. Tetapi di dalam laman web yang ada sekarang, dia telah menggabungkan di antara kalam Ibn Hajar dengan kalam Bin Baz, sehingga Wahabi sendiri pun tak sedar itu kalam Bin Baz ke kalam Ibn Hajar. Sebab Wahabi sekarang dia tak rujuk kitab, dia rujuk laman web sahaja. Sebab itu ada orang dia kutip kalam Bin Baz, dia kata inilah kalam Ibn Rushayd. Lepas tu dia kata inilah nukilan Ibn Hajar Al-Asqalani. Padahal tidak ada kaitan. Ibn Hajar nukil kalam Ibn Rushayd, kemudian yang bawah tu kalam Bin Baz, tak ada kaitan pun dengan kitab asal. Tapi disatukan di dalam kitab yang ada dalam Google sekarang. Dan ini memang berlaku. Ada banyak lagi kitab-kitab yang ada dalam dunia kita ini yang telah berlaku tahrif, berlaku penyelewengan, campur tangan, pengubahsuaian yang ada dan terbukti. Jadi sebab itu kita kata kitab Al-Ibanah tak terlepas daripada keadaan tersebut. Kitab Al-Ibanah yang pertama kali, yang saya tahulah, yang pertama kali keluar, yang diterbitkan adalah cetakan daripada India. Yang mana India jumpa satu manuskrip, yang mana manuskrip itu adalah kitab Al-Ibanah, disandarkan kepada Imam Abu Hasan Asy'ari, kemudian dia cetak keluar. Sebar. Bila disebarkan, dicetak dan dilihat, maka para ulama mendapati bahawa kitab tersebut berlaku penipuan, berlaku penyelewengan. Yang mana kitab tersebut tidak menggambarkan akidah Imam Abu Hasan Asy'ari itu sendiri. Kitab itu yang ditulis kononnya daripada Imam Abu Hasan Asy'ari tidak menggambarkan akidah Imam Abu Hasan Asy'ari. Mudahnya kita cerita, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang dikenali, tetapi bila ada satu kitab disandarkan kepada dia membawa fahaman Syiah, boleh kita terima? Dia bukan Syiah, dia ulama besar dalam ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba jumpa kitab dia moden, baru zaman beberapa kurun yang lampau, yang mana bila jumpa tengok kitab dia membawa akidah Syiah. Pelik ni, padahal beliau tolak Syiah. Itu yang kita kata Imam Abu Hasan Asy'ari bila tengok kitab tersebut tak menggambarkan akidah beliau. Ini yang disebut oleh Imam Zahid Al-Kausari. Imam Zahid Al-Kausari kata, dan satu salinan kitab Al-Ibanah yang dicetak di India merupakan salinan yang telah diubah oleh tangan-tangan yang berdosa. Oleh itu kita berkewajipan mengembalikannya kepada cetakan asal yang dipercayai. Ini ulama sebut. Sebab bila dilihat kepada cetakan tersebut, banyak pengubahsuaian, banyak penyelewengan yang membawa kepada mujassimah dan musyabbihah. Dan Imam Abu Hasan Asy'ari dikenali sebagai orang yang menolak musyabbihah dan mujassimah. Itu yang kita tak boleh nafi bahawa ada berlaku penyelewengan tersebut. Maka disebabkan isu-isu ini, ulama ada yang kata betul kitab Imam Abu Hasan Asy'ari, ada yang kata betul tetapi telah berlaku penyelewengan, ada yang kata kitab ini bukan daripada Imam Abu Hasan Asy'ari. Contoh Dr. Khalid, dia kata kitab ni bukan daripada Imam Abu Hasan Asy'ari. Dr. Khalid ni ulama yang ada sekarang lagi di Morocco, yang menjaga perpustakaan diraja Morocco. Dia ada banyak manuskrip yang bernilai jutaan ringgit di sana, jutaan dolar di sana, yang mana berdasarkan kajian beliau, kitab Al-Ibanah adalah bukan daripada karangan Imam Abu Hasan Asy'ari, tetapi dikarang oleh seorang tokoh Hasyawiyah, tokoh Mujassimah yang bernama Abu Marwan, yang hidup hampir sezaman dengan Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi itu pandangan beliau.
Ada pandangan yang kata ya, tetapi telah berlaku pengubahsuaian. Seperti Imam Zaid Al-Kausari dan Imam Ibn Asakir dan ramai lagi seperti Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga Imam Baihaqi dan sebagainya. Ada yang kata ya, betul kitab ini adalah karangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi kita tak payah sibuklah, sebab ini dia urusan pengkaji. Orang yang mengkaji manuskrip. Manuskrip ni kitab yang tulis tangan. Tulis tangan, tak pernah dicetak, berpindah tangan daripada seorang kepada seorang, sampailah satu zaman ditemui, baru disalin balik untuk dicetak. Itu manuskrip. Jadi itu urusan pengkaji. Ada pengkaji yang cenderung kata ini bukan kitab Imam Abu Hasan Asy'ari. Ada pengkaji kata ya. Contoh Dr. Fauqiyah. Dr. Fauqiyah di Mesir, dia kaji 4 manuskrip. 4 manuskrip dia kaji, dia ambil daripada seluruh dunia, dia kaji, dia keluarkan satu buku yang ditulis sebagai sumber kajian beliau. Dia kata inilah yang hasil kajian beliau. Tetapi yang hasil kajian beliau tu tetap tidak terlepas lagi daripada sedikit perkara-perkara yang membawa kepada tashbih dan tajsim. Sebab apa? Sebab memang ada banyak perkara yang tak boleh dibersihkan. Sebab apa? Manuskrip, 4 manuskrip yang dijumpai adalah semua dijumpai itu adalah ditulis pada kurun yang ke-9 dan ke atas. Imam Abu Hasan Asy'ari meninggal Imam Abu Hasan Asy'ari meninggal pada kurun yang ke-4. Hidup di kurun yang ke-3. Tetapi kitab beliau tidak pernah dibawa, dicetak, disebarkan daripada kurun yang ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Tak pernah. Cuma kurun yang ke-9 dijumpai beberapa kitab manuskrip yang ditulis. Ada daripada India, dicetak di India, dicetak di Saudi, dicetak di Mesir dan sebagainya. Dicetak berdasarkan manuskrip yang ditulis pada kurun yang ke-9 dan ke atas. Ada yang ke-10, ada yang ke-11. Yang sekarang kita kurun yang ke-14, ke-15. Kita. Jadi maknanya kitab itu tidak dikenali pada awal-awal perkembangan Imam Abu Hasan Asy'ari dan pengikut dia, tetapi dijumpai oleh orang kemudian dan membawa fahaman yang bercanggah dengan perjuangan Asy'ariyah, pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Itu yang menyebabkan orang pertikaian. Memang ada orang yang akan sokong, dia kata betul. Semua ulama ni, dia sebut nama satu-satu, dia kata semua ulama kata ini kitab Imam Abu Hasan Asy'ari. Tetapi kalau kita kaji dengan teliti, isi kandungannya tidak menggambarkan fahaman Imam Abu Hasan Asy'ari. Kerana isi kandungannya banyak perkara takfiri, tajsim, tashbih yang mana bercanggah dengan fahaman Imam Abu Hasan Asy'ari dan pengikut-pengikutnya. Maka sebab itulah kita kena faham asas penulisan kitab Imam Abu Hasan Asy'ari adalah bersandarkan akidah yang dibawa oleh Imam Ibn Qullab. Kita dah sebut Imam Ibn Qullab ni daripada awal-awal saya kuliah di sini lagi. Siapa Imam Abdullah Ibn Qullab ni? Adalah ulama ahli kalam, ulama akidah yang memperjuangkan akidah ahli sunnah wal jamaah pada zaman sebelum Imam Abu Hasan Asy'ari. Kalau dahulu orang yang kata ahli sunnah wal jamaah, Ibn Qullab dan orang-orang yang seumpama. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari bila dia keluar daripada fahaman Mu'tazilah ketika umur 40 tahun, lepas umur 40 tahun dia keluar daripada fahaman Mu'tazilah. Kemudian dia carilah fahaman ahli sunnah wal jamaah yang betul. Dia jumpa guru tu dan guru ni, maka dia dapati fahaman yang dia perlu bawa adalah fahaman Abdullah bin Qullab. Maka kata Imam Ibn Hajar dalam kitab Lisanul Mizan, dan di atas fahamannya Ibn Qullab, Imam Asy'ari berpegang dengannya dalam kitab Al-Ibanah. Maknanya kitab Al-Ibanah ditulis
mengikut fahaman Ibn Qullah. Tapi golongan Wahabi sekarang, dia kata kitab Al-Ibanah menunjukkan bahawa Imam Abu Hasan Asy'ari keluar dari fahaman Ibn Qullah, dia masuk fahaman Salafus Salih. Dia kata begitu. Macam mana keluar daripada Ibn Qullah, masuk fahaman Salafus Salih yang menjadi fasa yang ketiga, sedangkan itu ditulis berdasarkan fahaman Ibn Qullah. Sebab itu ulama yang golongan yang kedua yang kata kitab ini diubah, diselewengkan dan sebagainya, dia kata kalau nak tengok kitab yang betul, isi kandungan Al-Ibanah yang sebenar, maka rujuklah di dalam kitab Tabyin Al-Kadhib, Tabyin Kadhib Al-Muftari yang dikarang oleh Imam Ibn Asakir. Kerana Imam Ibn Asakir dalam kitab tu sebahagian dia nukil beberapa ibarat di dalam kitab Al-Ibanah yang ada pada zaman beliau. Yang ada pada zaman beliau, dia nukil dalam kitab beliau. Itu penting nukilan ni. Ulama tu nukil yang ni, ulama ni nukil ni. Sebabnya di masa akan datang, mana-mana kitab boleh berlaku perubahan melainkan Al-Quran. Al-Quran terpelihara sampai kiamat. Mana-mana kitab boleh berlaku perubahan di mana-mana zaman. Maka sebab itu bila dinukil oleh kitab lain, maka dia lebih terpelihara. Sebab itu Imam Ibn Asakir bila dia nukil, dan kita tengok nukilan dia di dalam Al-Ibanah yang ada pada zaman beliau dengan yang ada pada zaman kita sekarang, jauh berbeza. Yang ada nukilan Ibn Asakir, itulah yang menggambarkan fahaman Imam Abu Hasan Asy'ari yang diwarisi oleh Asy'ariyah pengikut beliau. Tetapi yang ada cetakan sekarang, cetakan daripada India, cetakan daripada Saudi, cetakan daripada Mesir, masih tidak terlepas daripada fahaman tajbih, tajsim, takfiri, yang mana itu bukan pegangan akidah Imam Abu Hasan Asy'ari. Itu yang kita bincang banyak. Itu baru mukaddimah, kita tak baca kitab lain. Kita tengok kitab. Kitab Al-Ibanah turut dijadikan dalil dan pegangan bagi mereka yang menyangka bahawa Imam Asy'ari telah melalui 3 peringkat. Ini maklum. Bagi orang yang minat ilmu akidah, orang minat perbahasan agama, kita akan tahu, kita akan pernah jumpa orang yang mendakwa Imam Abu Hasan Asy'ari ini, selepas dia duduk dalam Mu'tazilah, dia keluar mengikut fahaman Kullabiyah. Lepas duduk dalam fahaman Kullabiyah, dia keluar balik ikut fahaman Salafus Salih. Yang Salafus Salih yang dia kata tu sama dengan Wahabi sekarang. Yang Salafus Salih tu sama dengan fahaman Wahabi sekarang. Takkan Wahabi dah ada zaman tu? Tak. Hasyawiyah, Karamiyah, golongan yang tashbih dan tajsim memang dah ada zaman tu. Datuk Abu Marwan, tokoh Hasyawiyah, dia ada kitab yang mana itulah fahamannya dia dalam isu-isu yang berkaitan dengan tajbih dan tajsim. Jadi memang dah ada zaman tu, walaupun Wahabiyah itu datang kemudian. Maknanya penyelewengan mungkin boleh berlaku pada mana-mana zaman. Sebab itu bila kita kata dia keluar daripada peringkat pertama, kedua, ketiga, itu adalah satu dakwaan yang tidak ada hujah. Apa hujahnya? Al-Ibanah. Kononnya Al-Ibanah ditulis pada akhir hayat beliau. Itu penipuan. Al-Ibanah kononnya ditulis pada awal hayat beliau. Di sisi ulama kita, Al-Ibanah ditulis pada awal-awal beliau keluar daripada Mu'tazilah. Kerana ketika itu beliau tidak ada sokongan. Beliau Mu'tazilah asalnya keluar. Tak ada sokongan daripada ulama-ulama lain, tak ada kawan lagi. Maka beliau tulis Al-Ibanah untuk menggambarkan akidah beliau sama dengan akidah ulama ahli sunnah ketika itu, yang mana banyak dikuasai oleh golongan ahli hadis. Ahli hadis, golongan yang tafwid, serah makna pada Allah Ta'ala. Orang tanya apa makna Allah Ta'ala istawa, serah makna pada Allah.
Apa makna yad? Yad ni kalau zahir makna tangan, adakah makna anggota? Serah pada Allah. Itu ahli hadis pada zaman tu. Maka Imam Abu Hasan Asy'ari pada awal-awal dia keluar daripada Mu'tazilah, dia karang Al-Ibanah, nak tarik kawan-kawan daripada golongan ahli hadis. Ini yang disebut oleh sebahagian pengkaji kita. Tapi golongan Wahabi kata tak, akhir hayat, yang menunjukkan bahawa ini peringkat yang ketiga. Kalaulah ini peringkat ketiga, maka mesti Imam Abu Hasan Asy'ari dia akan buat perkara yang sama seperti mana dia keluar daripada Mu'tazilah. Macam mana Imam Abu Hasan Asy'ari keluar daripada Mu'tazilah? Dia naik atas mimbar hari Jumaat, orang ada ramai, dia sebut masalah-masalah dalam Mu'tazilah, perkara-perkara yang menjadi akidah Mu'tazilah, manzilah baina manzilatan, salah wal aslah dan sebagainya. Dia sebut semua. Dia kata mulai hari ini aku buang akidah ini, seperti mana aku tanggalkan jubah dan aku lepaskan jubah. Itu yang ditunjukkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari bila dia keluar daripada fahaman yang lampau. Kalau ada fasa yang ketiga, yang dia keluar daripada fahaman Mu'tazilah kepada Kullabiyah, daripada Kullabiyah kepada Salafus Saleh, mesti dia akan buat begitu. Tapi tidak buat begitu. Jadi sebab itu kita kata ini satu dakwaan yang agak mengada-ngada sebenarnya. Tidak ada hujah, hanyalah sangkaan yang dibuat oleh golongan ini. Kitab Al-Ibanah, di sisi pengarang kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, tetapi diubah, diseleweng oleh orang yang kemudian. Sebab itu beliau kata tidak diragui lagi bahawa Imam Asy'ari telah mengarang kitab ini dan risalah-risalah yang lain dengan cara yang berbeza daripada penulisan sebelumnya. Dia karang kitab ni yang berbeza dengan penulisan sebelumnya, di mana pada kebanyakannya telah mengikut cara jumhur salafus soleh dalam menangani ayat-ayat mutasyabihat. Beliau telah memilih kaedah tafwid. Dengan itu sebahagian daripada orang awam telah menyangka bahawa Imam Abu Hasan Asy'ari telah meninggalkan metodologi Ibnu Qullah yang berpegang dengan cara takwil salafus soleh. Jadi kitab ini diguna kaedah ulama muhaddisin daripada kalangan salafus soleh dahulu, iaitu tafwid. Tafwid, serah makna pada Allah, tak bincang panjang. Itu kaedah dalam kitab Al-Ibanah. Sebab tu banyak dia sebut bila kaif, tidak dengan ada kaifiat, ghairu istiqrar, tidak dengan makna menetap. Bilal hulul, tidak dengan makna hululiyah, bersebati. Maka ini disebut di dalam kitab-kitab, di dalam kitab Al-Ibanah, yang menunjukkan bahawa inilah fahaman salafus soleh dahulu. Sebab itu berbeza dengan cara yang ada pada zaman kita, kerana kita makruf dan diketahui Asy'ariyah ada dua kaedah. Tafwid, serah makna pada Allah. Yang kedua, takwil, menentukan makna yang sesuai untuk menyelamatkan akidah daripada waham menggambarkan Allah sama dengan makhluk. Ada dua kaedah dalam mana-mana kitab Asy'ariyah. Dua kaedah ini disebut pada perbahasan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi itu jelas. Imam Abu Hasan Asy'ari ketika tulis kitab ini memilih kaedah tafwid, golongan mufawwidah. Kami telah membuktikan dalam perbincangan lalu bahawa Ibnu Qullah tidak pernah menyalahi ulama salaf. Bahkan beliau merupakan sebahagian daripada mereka dan seterusnya memilih kaedah tafwid sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Hajar ketika menolak dakwaan Ibn Nadim yang mensifatkan Ibnu Qullah sebagai hasyawiyah. Ibnu Nadim ketika itu pernah pertikai Ibnu Qullah. Dia kata Ibnu Qullah ni hasyawiyah, orang yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Tapi Ibnu Hajar jawab, bukan. Ibnu Qullah dalam kalam ini menunjukkan dia itu mufawwidah, menyerahkan makna pada Allah. Jadi kalau Ibnu Qullah pun golongan yang mufawwidah, tafwid, serah makna pada Allah, maka tak ada beza dengan Al-Ibanah yang ditulis dengan kaedah mufawwidah, tafwid, serah makna pada Allah. Jadi kita kena faham
Ibnu Kullab tu sendiri golongan mufawwidah. Dia tafwid. Sampaikan kaedah dia menyerahkan makna pada Allah. Ibnu Nadim tuduh dia Hasyawiyah. Hasyawiyah ni Wahabi dulu, yang menjisimkan dan mentashbihkan Allah Ta'ala. Jadi Ibnu Nadim tuduh Ibnu Kullab Hasyawiyah. Ibnu Hajar kata kalam Ibnu Kullab ini tak menunjukkan dia Hasyawiyah, tetapi menunjukkan dia mufawwidah, tafwid, serah makna pada Allah. Jadi kalau begitu betul lah Ibnu Kullab adalah orang yang mana mengajarkan akidah sama seperti mana yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dalam penulisan kitab Al-Ibanah. Sama. Jadi sebab itu kita kata kalau dia berbeza pada cetakan sekarang itu aneh, pelik. Macam mana boleh berlaku perbezaan pada cetakan sekarang sedangkan Ibnu Kullab dan Imam Abu Hasan Asy'ari itu membawa akidah yang sama. Sebagai tambahan, kami ingin menolak dakwaan mereka yang menjadikan kitab Ibanah sebagai sandaran bahawa Imam Asy'ari telah meninggalkan pegangan Ibnu Kullab. Sesungguhnya kandungan kitab Ibanah sendiri menjadi bukti kepalsuan dakwaan mereka. Ini kerana Imam Asy'ari sendiri telah mengarang kitabnya mengikut cara fahaman Ibnu Kullab. Justru mengapa mereka boleh mendakwa bahawa Imam Asy'ari telah meninggalkan fahaman Ibnu Kullab, kemudian mengarang kitab terakhirnya mengikut fahamannya. Ini poin penting. Pertama, mereka mendakwa kitab Ibanah ditulis akhir hayat. Ditulis oleh Imam Abu Hasan Asy'ari pada akhir hayat beliau. Yang kononnya kitab yang terakhir inilah yang menunjukkan akidahnya yang terakhir. Baiklah, kalau kita ambillah kononnya Ibanah tu ditulis akhir hayat, tetap Ibanah itu ditulis mengikut kaedah Ibnu Kullab. Tetap digunakan kaedah Ibnu Kullab dalam penulisan Al-Ibanah. Macam mana mereka boleh kata Ibanah itu menunjukkan Imam Abu Hasan Asy'ari keluar daripada fahaman Kullabiyah, keluar daripada fahaman Ibnu Kullab? Sedangkan memang Ibnu Kullab memang kitab Ibanah ditulis berdasarkan fahaman Ibnu Kullab. Ini disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Lisanul Mizan. Saya baca lagi, dan di atas fahamannya yakni Ibnu Kullab, Imam Asy'ari berpegang dengannya dalam kitab Al-Ibanah. Kitab Ibanah menurut Imam Ibn Hajar, kitab Ibanah itu menunjukkan fahaman Ibnu Kullab yang dipegang oleh Imam Asy'ari. Faham tak? Imam Asy'ari dia tulis Ibanah tu menunjukkan bahawa daripada kitab Ibanah menunjukkan sama dengan fahaman Ibnu Kullab. Ini disebut oleh Imam Ibn Hajar di dalam kitab Lisanul Mizan. Macam mana boleh tinggalkan Ibnu Kullab pula kalau Ibanah itu ditulis berdasarkan fahaman Ibnu Kullab? Ini kita jawab. Kenyataan ini menambahkan lagi keyakinan kami bahawa Ibnu Kullab berpegang dengan dasar salafus salih dan beliau sebahagian tokoh mereka. Ini kerana kitab Ibanah yang ditulis Imam Asy'ari pada akhir hayatnya mengikut fahaman salaf sebenar selari dengan fahaman Ibnu Kullab. Hal ini jelas menunjukkan bahawa fahaman Ibnu Kullab dan fahaman salaf adalah satu fahaman dan aliran. Dan itulah fahaman Imam Asy'ari setelah beliau menolak fahaman Mu'tazilah. Ini yang kita sebut. Kalau kitab itu ditulis pada akhir hayat pun tetap menunjukkan bahawa beliau tak keluar dari fahaman Ibnu Kullab. Masih sama. Kalau begitu nak kata awal akhir hayat ke awal hayat? Awal-awal keluar Mu'tazilah ke nak kata akhir hayat? Nak kata yang mana? Sebab mana-mana pun tetap Ibanah ditulis berdasarkan fahaman Ibnu Kullab. Kenapa Ibnu Kullab? Kerana beliaulah ulama akidah yang menonjol ketika itu. Kemudian bila Imam Abu Hasan Asy'ari dia karang kitab, dia banyak berdebat, nama dia naik punya tinggi sampai sekarang bila kita kata akidah Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia umpama macam ni lah. Tak sama, tapi nak umpamanya bila kita sebut mazhab Syafi'i diasaskan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tetapi apabila kita sandarkan kaum muktamad mazhab Syafi'i
Tidak semestinya kaul Imam Syafi'i, tetapi kaul, pandangan, pendapat yang disepakati di antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Habis itu mana nama Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu dia buat satu gagasan, dia buat satu silibus, dia letakkan satu usul, kemudian dikembangkan oleh orang-orang di bawah. Maka lebih kurang begitu. Asal fahaman Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Asy'ari, dia tulis kitab-kitab dia ni berdasarkan fahaman Ibn Kullab di atas tu, dan tak pernah meninggalkan fahaman Ibn Kullab. Oleh yang demikian, jelas bagi kita bahawa Imam Asy'ari sebenarnya tidak melalui 3 peringkat peralihan pegangan semasa hidupnya, bahkan hanya melalui 2 peringkat sahaja. Ini jelas. Kita tak boleh dakwa-dakwi lagi. Memang jelas Imam Abu Hasan Asy'ari tak pernah meninggalkan fahaman Ibn Kullab. Pertama, beliau berfahaman Mu'tazilah hampir 40 tahun. Ini takdir Allah. Mu'tazilah susah untuk dikalahkan. Sekiranya tidak ada Imam Abu Hasan Asy'ari yang keluar daripada Mu'tazilah. Oh, hebat Imam Abu Hasan Asy'ari ni, sangat hebat. Dia lepas keluar daripada Mu'tazilah, banyak dia debat dengan orang-orang Mu'tazilah, tok-tok guru Mu'tazilah, syekh-syekh Mu'tazilah, dia debat. Sampai satu masa orang tak terima dah dia masuk dalam majlis. Kalau ada kajian, ada pengajian, ada perbahasan kitab, Imam Abu Hasan Asy'ari blacklist, tak boleh masuk. Maka macam mana Imam Abu Hasan Asy'ari buat? Dia tengok orang nak pergi ke majlis orang-orang Mu'tazilah ni, dia kirim soalan, kirim skrip, tanya soalan pertama ni, kalau dia jawab ni tanya ni, kalau dia jawab ni tanya ni, satu persatu. Dan sekali orang tu tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, dia kata, kamu ni pengikut Asy'ari ke? Orang sampai tanya macam tu. Sebab apa? Beliau berusaha untuk mengalahkan Mu'tazilah. Dan hanya Imam Abu Hasan Asy'ari sahaja tahu titik kelemahan Mu'tazilah, sebab beliau dalam Mu'tazilah. Sebab itu beliau, Allah Ta'ala takdir, ayah meninggal dunia. Bila meninggal dunia, mak dia nikah dengan tok guru Mu'tazilah, Ali Al-Jubbai. Jadi beliau masa tu kecil. Masa dia besar, masa dia membesar, dia belajar dengan ayahnya dalam fahaman salafus salih. Kemudian bila ayah dia meninggal dunia, mak dia nikah lain, nikah pula orang soleh, ulama, tapi ulama Mu'tazilah. Bila nikah ulama Mu'tazilah, anaknya yang memang minat mengaji agama belajar dengan Ali Jubai, belajar fahaman Mu'tazilah, sehingga alim dalam fahaman Mu'tazilah. Tetapi dalam kealiman dia tu banyak dia rasa macam tak kena ni. Macam ini tak betul. Jadi dia banyak tanya. Dia tanya orang tu, dia tanya orang ni tak boleh jawab. Dia tanya ulama ni, ulama tu tak boleh jawab. Tanya yang ni tak boleh jawab. Bila dah banyak benda yang tersekat dalam hati dia ni tak boleh jawab, maka dia kata macam tak betul ni. Itu dia minta hidayah kepada Allah Ta'ala, yang mana Imam Ibn Asakir sebut, ketika dia tidur, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh tolong agama Allah. Maka bila dia bangun daripada tidur, dia kuat hati dia nak tolak Mu'tazilah. Ini ulama besar, tapi dalam tempoh 15 hari hilang Imam Abu Hasan Asy'ari, tak keluar rumah. Tak keluar dia. Tak pernah nampak. Rupanya 15 hari itu duduk dalam rumah kaji, baca, sehingga dia yakin Mu'tazilah tu salah, baru dia keluar. Ini peringkat pertama. Peringkat kedua, beliau beralih kepada fahaman salaf yang merupakan fahaman Ibn Kullab, Al-Muhasibi, Al-Qalansi, Al-Qarabisi, Al-Bukhari, Muslim, Abu Thur, At-Tabari dan lain-lain lagi. Ini yang kata beliau keluar pada marhalah yang kedua, pada fasa yang keduanya, tetap berpegang dengan fahaman salafus soleh, mengikut ulama-ulama Ibn Kullab, Muhasibi, Qalansi dan sebagainya. Pada peringkat kedua inilah Imam Asy'ari mengarang kitab Ibanah, bukan peringkat yang ketiga.
Peringkat ketiga itu dakwa-dakwa, penipuan. Pada satu riwayat disebutkan bahawa Imam Asy'ari ketika mengarang kitab Ibanah, kitabnya tidak diterima oleh sebahagian pengikut mazhab Imam Ahmad kerana mereka terlalu fanatik. Ini kita dah sebut sebelum ini. Sebahagian pengikut Imam Ahmad, ada orang yang anti kepada Ibn Qullah. Maka bila Imam Abu Hasan Asy'ari tulis kitab Ibanah berdasarkan fahaman Ibn Qullah, maka orang-orang yang pengikut Hanabilah ni, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia tolak. Dia tak terima kerana kitab Ibanah ditulis berdasarkan Ibn Qullah. Dan mereka memang anti kepada Ibn Qullah. Yang kita dah sebut pada bulan-bulan yang lepas. Semoga kenyataan ini mampu menyokong keterangan kami bahawa Ibanah ditulis mengikut fahaman Ibn Qullah yang telah dipulau oleh sebahagian pengikut mazhab Imam Ahmad. Pemulauan ini berlaku semata-mata kerana isu berlafaz dengan Al-Quran. Imam Ibn Qullah Al-Qarabisi dan ulama yang seangkatan dengan mereka menggunakan ilmu kalam untuk menolak pendapat golongan yang menyalahi fahaman salaf seperti Mu'tazilah dan lain-lain. Satu lagi yang disebut oleh para pengkaji, kenapakah Al-Ibanah ni tak menunjukkan bahawa ianya kitab Imam Abu Hasan Asy'ari? Kerana di dalamnya ada menyatakan Al-Quran itu adalah makhluk, sama macam Mu'tazilah. Jadi sepatutnya beliau tinggal dah, tapi beliau masih dalam kitab tu masih ada kenyataan ini yang menunjukkan bahawa ianya adalah ditambah oleh orang yang kemudian. Wallahu alam. Kita sambung lagi pada masa akan datang. Yang mana salah silap sebut itu minta maaf, biasalah bila cakap ni laju kadang-kadang terlepas. Jadi itu sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.